مما زادني فخرا وتيها وكدت بخصية أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian tentu Fadil Ustaz Al Fadil, kemudian tentu Fadil sahabat kita, kemudian juga tuan guru kita Ulu di Mesir, antara Arab yang tertutup. Dia tanya Ismail, nama apa? Nama dia Ma'ruf. Dia kata Ma'ruf. Kalau nyari Ma'ruf, dia kata Ismail, tanya nama apa? Ma'ruf. Dah terkenal. Dia tanya lagi nama apa? Ma'ruf. Nama Ma'ruf. Arab kata dah terkenal. Arab faham, dia kata dah Ma'ruf dikenali, terkenal. Saya nama dia Ma'ruf. Dan saya kan alhamdulillah Ma'ruf. Terima kasih banyak di atas percayaan untuk bawa pada hari ini satu buku. Kalau boleh yang kita karang ni, saya pun tengok ada satu yang kita karang ni, bukan karang pun terjemah. Dua buku bukan kita pun ada dengan 4 orang, dengan Ustaz Abdul Hadi Awang, Ustaz Nazrul Nasir, dengan Ustaz Rosli. Ustaz Hadi Awang bukan tahu Ustaz Hadi lah. Ada kawan bernama Ustaz Abdul Hadi Awang, sebilik aja dengan dia. Lepas tu Ustaz Nazrul Nasir yang luar Jawi itu, dan juga Ustaz Rosli tadi, 4 orang di bawah bimbingan Ustaz Aidil Azwal. Ustaz Aidil Azwal apa? CEO. Okey. Dan juga dengan izin dan berkenan daripada Dr. Almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi, dia minta terjemah buku. Nama dia, buku dia I'tirafat Ulama Syiah Billah Sumalit Tarikh, pengakuan ulama-ulama Syiah kepada Allah dan juga kepada sejarah, yang mana buku ini menyingkap rahsia-rahsia yang tersirat dan juga cuba untuk membersihkan imam-imam yang suci. Jadi buku ini adalah buku yang di rumah dia memang dia macam dalam perkataan itu macam novel lah, macam cara cerita, tapi dia bawa main fakta-fakta daripada kitab-kitab Syiah sendiri, dan juga dia bongkarkan apakah yang ada dalam Syiah itu, benda-benda yang tak kenal. Dan juga dia merupakan Dr. Hussein Al-Musawi ini, dia merupakan orang yang, tapi dia guna nama samaran lah, dia tak guna nama yang betul pada yang bongkarkan. Dia asal Syiah dan juga dia bertaubat, dan dia masih lagi duduk di Najaf. Najaf ni tempat di Iraq, tempat Syiah yang besar. Dan jadi cerita buku ni berkenaan dengan, khususnya adalah berkenaan dengan Syiah Imam 12. Syiah Imam 12 ni Syiah Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Syiah Imam 12 ni dalam i'tiqad mereka kita panggil Syiah Imam 12 dalam mazhab akidah. Tapi dalam mazhab fiqh mereka nisbah kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq kepada Imam Abu Hanifah. Imam betul faqih, dan juga imam mujtahid, dan juga fiqh itu Ja'fariyah, fiqh mazhab Ja'fariyah. Namun nisbah Syiah ni kepada Imam 12 ini adalah nisbah yang kadzib, dan juga banyak mereka nisbahkan kata-kata dan juga hadis dan sebagainya kepada imam-imam. Dan hadis mereka tak sama dengan hadis kita. Hadis mereka mesti diriwayatkan oleh imam, dari imam ni taimah, macam taimah wahyu macam Nabi. Imam-imam ni jadi keluar daripada imam ni, apa itu hadis, maka jadi macam hadis. Jadi macam darjat dia macam hadis Nabi SAW. Jadi dalam muqaddimah kitab ini, untuk latar belakang kitab ini adalah latar belakang daripada Iraq, iaitu sebelum ketika berlakunya serangan Amerika. Lepas tu kan Syiah yang naik. Jadi bila Syiah naik ni,
buku ni nak counter balik Syiah di Iraq. Sebelum tu Syiah di Iraq tak sekuat macam hari ni. Tapi oleh kerana Syiah ni ada, dibiarkan dan juga membiak tersebar di Iraq ni, sehingga bila Syiah Amerika masuk, yang dinaikkan adalah golongan Syiah. Di buku ini dia latar belakang dia adalah nak counter pahaman Syiah di Iraq tu lah. Dan sezaman tu awal 2000 ke atas. Jadi selepas tu buku ni maksudnya letak dia Iraq, tapi lah ni Syiah dah di Syria atau di Yaman semua dah masuk lah. Benda tu dah berjaya dimainkan sentimen tu, sehingga Syiah ni lebih berkenan Syiah, dia ada Syiah di Syria dan sebagainya. Sentimen ni maknanya mengucapkan umat Islam. Jadi buku ni cubaan untuk menarik balik orang Arab sebenarnya yang asalnya 150 tahun dulu, kalau ikut betul ni, tak ada orang jadi Syiah di belah Iraq. 150 tak ada, 150 tahun dulu. Tapi dia main dari Iran, dia main dari tu. Arab sebenarnya jadi Syiah. Asalnya Syiah banyak yang saya tanya macam Parsi lah, main daripada Parsi sebagainya. Saya jumpa orang Iran yang main mengaji PhD di UM, jumpa di Langkawi. Saya marah dia, kita pun dah masa tu kita dah beli buku, dia terima buku ni, kita tahu sikit tentang Syiah. Dan kalau kita tanya berkenaan dengan Ahli Bait dekat depan, mereka menganggap kita Ahli Sunnah. Khususnya orang Arab di Mesir ke di mana-mana, mereka menganggap orang Iran ni mereka anggap, mereka telah didoktrinkan bahawasanya Ahli Sunnah ini tak suka dan juga benci kepada Ahli Bait. Maklumat yang sampai kepada mereka di Iran, Ahli Sunnah yang kita tak suka dan kita ni benci Ahli Bait. Bila kita cerita balik di Mesir, orang putih kan, tak faham Parsi, dia pun tak faham Melayu, orang putih cakap, tapi cakap cara ya. Bila kita tanya, kita terang tu, enggak aku duduk Mesir, orang Mesir suka Ahli Bait. Banyak orang dan masa-masa Ahli Bait di Mesir sebagainya. Dan mereka tak terdedah dah tu. Dan kita, kalau kita tak terdedah juga dengan pahaman Syiah ni, kita ada juga benda salah yang kita anggapan kita terhadap mereka. Baik. Jadi masuk tu lah kepada mukadimah buku ni. Dr. Abdul Aziz, almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi, dalam mukadimah ni menyebutkan bahawasanya buku ini adalah satu pendedahan yang secara akademik. Dia tak full akademik lah, sebab dia lebih kepada cara penceritaan. Nak kata akademik macam mana, dia cerita pengalaman dia bersama dengan ulama-ulama mujtahid Syiah ni. Masuk ke kampung, pergi berdakwah dengan ulama mujtahid ni, kadang-kadang buat kerja dengan apa ni, cerita Imam Khomeini mut'ah dengan budak-budak lelaki, dengan anak perempuan yang tak cukup umur sebagainya, duduk dengar budak tu menangis sebagainya, duduk dalam bilik. Bila ditanya, Imam Khomeini kata boleh mut'ah dengan kanak-kanak, tapi tak boleh setubu. Mut'ah maksudnya cumbu-cumbu, main paha tu kita tak tahu kan, tafkhis dia panggil. Fakhis tu paha, tafkhis maksudnya main paha, tak tahu lah macam mana kita nak bayar tu. Tapi kalau dia kata boleh mut'ah dengan kanak-kanak. Dia cerita tu maksudnya nak kata anak budak ni dia cerita cintaan, dia bukannya jenis dalam ni kitab, hak orang kitab pun kitab, hak orang cerita pun cerita. Jadi Dr. Ali mengatakan bahawasanya dia pendedahan secara akademik orang sekaligus membongkar pokok-pokok pegangan Syiah. Dan yang penting bagi kita bila baca kitab ini, terjemahan ni, dapat membezakan, kita kena bezakan pegangan imam-imam 12 yang tulis. Imam 12 ni memang ahli bait, imam yang besar, imam yang hebat, imam mujtahid. Tapi bila pengikut-pengikut selepas tu mengangkat mereka ini menjadi imam 12 ni, menisbahkan kepada mereka kata-kata dan juga kalam-kalam, dan sehingga apa yang keluar daripada depan ni jadi wahyu. Maka ketika itu dia jadi ulu dan sebagainya. Saya dulu pernah duduk di Mesir itu belajar dengan Syekh Ahmad Dawish. Ahmad anak kepada Profesor Dr. Sa'ad Dawish.
Nusul hadis di Mesir. Mereka ada bangunan. Duduk di Imarah di Mesir lah. Biasa orang Arab ni dia bangunan rumah mereka satu bangunan. Kita rumah kita satu rumah dan mereka bangunan. Oh, hak ni rumah ayah. Tingkat kedua rumah tamu. Hak ni bilik rumah untuk sekaannya untuk buku. Atas rumah untuk anak nombor tua. Nombor tua dia rumah macam tu. Dia pilih bangunan, buat bangunan. Jadi bila ada juga rumah yang disewa. Bangunan tu banyak tingkat tu. Ada rumah yang disewa untuk orang luar. Jadi ada rakyat Indonesia yang sewakan tu. Rupanya Syekh Ahmad cerita, dia kata rakyat Indonesia ni Syiah rupanya. Mana jadi azhar? Syiah. Daripada Syiah. Dan hadis-hadis yang masyhur, hadis-hadis yang sebenarnya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dalam kitab kita Ahli Sunnah ni, mereka ubah kitab hadis-hadis ni, nama diriwayatkan oleh sahabat-sahabat tu semua diriwayatkan oleh imam-imam mereka. Tukar nama. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh tanya sahabat-sahabat Nabi kecuali beberapa orang. Mereka menganggap semua sahabat-sahabat Nabi ni kafir kecuali Pak Salman Al-Farisi. Apa bin Yasir? Ammar. Dan 4 orang yang mana ahli semua termasuk Sayyidina Abu Bakar tu anak tu lah kan, sebab ambil khalifah tak bagi kepada Sayyidina Ali dan sebagainya. Jadi imam-imam ni sebenarnya adalah mereka yang suci, mereka yang bersih, tak terlibat sebenarnya, tapi diangkat oleh golongan ini sebagai imam mereka, bawa pengikut. Buat asalnya ialah dia adalah satu ideologi politik. Siapa lebih berhak jadi khalifah? Asalnya bermula dengan ideologi politik Syiah. Bila selepas penyelewengan yang dilakukan di beberapa orang tukar Syiah ni, khususnya selepas tahun 329. Orang dulu zaman sebelum itu mereka cenderung kepada Ahlul Bait dari segi politik, dari segi keutamaan untuk menjadi khalifah, pemimpin. Siapa yang berhak? Dia anggap Sayyidina Ali lebih berhak untuk ganti Rasulullah. Jadi sebagai orang bagi apa? Politiknya. Selepas itu dikembangkan oleh tokoh-tokoh Syiah selepas 329 ini menjadi ideologi akidah. Asalnya politik dia bertukar jadi akidah. Siapa yang tak beriman, 12 imam ni yang berhak yang jadi khalifah. Siapa tak beriman, mereka ni adalah imam yang telah dinaskan oleh Rasulullah, dinaskan oleh Allah, dinaskan oleh wahyu. Mereka ni adalah imam yang terlatih, tak boleh ada orang lain. Siapa yang tak beriman, kufur tu. Dia jadi usul akidah mereka. Lepas tu dia makan imam ya. Mereka akidah yang mewajibkan iman dan percaya kepada dua imam sebagai pengganti yang betul-betul. Dan dua imam ni ialah, saya pun lupa tapi bermula dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Musa Al-Kazim. Sampai 12, sampai yang ke-11 tu Imam Hasan Al-Askari, dan yang ke-12 anak dia, nama dia Muhammad bin Hasan Al-Askari, yang hilang. Para anak tu tak nampak, hilang. Ghaib tu kata ghaibah. Selepas mana imam ke-11 Hasan Al-Askari dia meninggal, imam yang ke-12 iaitulah Muhammad bin Hasan Al-Askari ni, imam yang ke-12 dia hilang, tak ada orang jumpa. Ghaibah, nama dia ghaibah. Yang mana Syiah duk tunggu hak Imam Mahdi ada pada Imam Mahdi bagi Syiah yang imam 12 ni. Imam ke-12 ni yang hilang, dia akan muncul akhir zaman. Ghaibah dia ada dua, ghaibah surah, iaitu 70 tahun selepas mana wafatnya Imam Hasan Al-Askari, ayah dia tu. 70 tahun tu ghaibah surah, ada wakil imam yang berjumpa dengan imam. Depa ni yang jumpa imam, betul jumpa dengan pengikut. Jadi antara imam yang ghaib tu dengan pengikut 70 tahun. Habis 70 tahun ghaibah surah ni, maka tak ada siapa dah wakil-wakil yang jumpa dengan imam. Nama dia ghaibah kubra. Bila tidak ada imam, banyak benda yang Syiah tak boleh buat. Sebab mereka semua mesti ada imam. Masuk Jumaat lah, termasuk benda-benda penterah pemerintahan dan sebagainya tak boleh nak buat.
Ghaibah kubra sampai 70 tahun, ghaibah sughra tu, ghaibah kubra ni. Dia punya teori dia adalah sampai ke keluarnya Imam Mahdi itu, Imam Muhammad bin Hasan Askari akan keluar. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sebab itulah akhirnya teori nazariyah wilayatul faqih. Sebab Syiah kata tak ada imam tadi nak buat Khomeini dia buat teori wilayatul faqih, iaitulah faqih menggantikan imam. Barulah boleh ada pemimpin balik dalam Syiah ni. Barulah keluar balik main Syiah di Iran ni jadi kuat balik. Sebab dia ada wilayatul faqih, iaitu mujtahid dalam Syiah ni menjadi faqih yang menunjukkan jadi pemimpin dia. Kalau tak ada wilayatul faqih ni, Syiah ni takkan ada pemimpin. Dia sebab dia tunggu Imam Mahdi keluar, tunggu Imam Mahdi Imam kedua keluar tu, Imam Mahdi tu tak keluar. Jadi tak boleh buat apa. Baik. Itu mukadimah daripada Dr. Marhum Dr. Aziz Hanafi. Saya masuk kepada isi kita. Baik, dalam buku ni dia ada 7 tajuk utama, bab utama berkenaan dengan Syiah ni. Pertama sekali iaitu berkenaan dengan Abdullah bin Sabah, Yahudi yang mana pura-pura Islam dan dia memecah belahkan orang Islam. Abdullah bin Sabah. Bab yang kedua berkenaan dengan hubungan Syiah, sandaran Syiah kepada Ahlul Bait, hubungan Syiah kepada Ahlul Bait. Dan bab yang ketiga mut'ah, yang ni salat, bab mut'ah salat. Dan bab keempat khumus. Khumus ni zakat apa? 1/5 daripada harta. Kita sekhumus kita perang, harta berapa? Fa'anna lillahi khumusahu wa rasuluhu tu Al-Anfal kan? Itu khumus tu harta berapa? Tapi depa zakat depa bayar 1/5. Persen dia 20%. Kita zakat 2.5%. Depa harta depa 1/5 bagi zakat. Bagi pula kepada siapa? Bagi pula kepada wali-wali faqih. Syekh dia mana? Sebab tu dia kuat. Kita zakat kepada kalau siapa wali faqih dapat 1/5 kan. Masya-Allah. Hebat. Semua orang bagi, contoh kalau terkenal, semua orang bagi dekat wali faqih. Sebab tu dia hebat, boleh ekspor pula Indonesia tu pergi ke kalau di Malaysia ni, siapa yang berjaya mensyiahkan orang yang okey-okey depan berjaya syiah, ada bayaran 3,000. Kita sembang Salahuddin, Salahuddin yang selalu bersyiah ni kan. Salahuddin yang selalu duduk counter menyerang dan juga dia masih lagi kuat. Salahuddin ni adalah orang di Kedah yang betul-betul lawan Syiah. Tapi hak yang Syiah di kepala Syiah di Penang di Kedah pun nama Salah lah, dia lah. Abdullah Salah lah, beliau. Baik, tuan-tuan. Jadi khumus tajuk keempat, tajuk yang kelima kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci ada dalam antara pegangan dengan Syiah tengok lepas ni kitab-kitab suci yang selain Quran, yang hanya ada pada imam, dipegang oleh imam-imam dan sebagainya. Tak ada, kita tak pegang, kita tak boleh tengok kitab-kitab lain ni. Lepas itu yang tajuk yang ke-6, bab yang ke-6, pandangan Syiah terhadap ahli sunnah. Dan yang terakhir 7, pengaruh-pengaruh asing yang membentuk aliran Syiah. Macam mana Syiah ni dengan kesamaan dengan Yahudi dan sebagainya. Banyaklah pengaruh-pengaruh asing yang mana membentuk pemahaman Syiah. Kita masuk kepada yang pertama. Kalau tuan-tuan ada yang buka dalam PDF tu, yang saya bagi dalam grup Fuqaha Utara tu, tuan-tuan boleh ikuti. Dia buka surat, lebih kurang muka surat. Okey, Abdullah bin Sabah tajuk pertama. Abdullah bin Sabah ni lebih kurang muka 30, 31, 33 tu baca lagi tu. Abdullah bin Sabah ni kalau mengikut Sayyid Muhammad Al-Husain Al-Kashiful Ghita, ulama besar Syiah,
dia kata Allah Sabah ni khurafat yang direka oleh ahli sunnah, iaitu direka oleh golongan Umawi dan Abbasi. Sebab apa dia kata Umawi dan Abbasi? Sebab Umawi Abbasi adalah yang berbantai Alawi. Di sisi sejarahnya, bila khalifah bila empayar Umawi, Daulah Umayyah itu dimulakan oleh Abi Sufyan, Sayyidina Abi Sufyan. Lepas itu Abbasi, keturunan Bani Abbas ni berpakat dengan Alawiyin, orang yang keturunan Sayyidina Ali ni, untuk mengambil take over, mengambil alih pemerintahan daripada Umayyah. Bila nak take over, tiba-tiba bila dah menang, dia dapat dekat Abbasi. Lepas tu naik Abbasi tu, dia tak naik Alawi, tak naik golongan Alawi. Bila jatuhnya Umawi, Daulah Umayyah di Syam ni, naik Abbasi. Tapi Umayyah tak jatuh turun, dia Abdul Rahman Ad-Dakhil, dia pergi buka empayar Daulah Umayyah yang kedua di Andalus, Abdul Rahman Ad-Dakhil. Jadi dia kata Abdullah bin Sabah ni rekaan Umawi dan juga Abbasi yang berseteru kepada Alawiyin, pengikut Sayyidina Ali. Kerana dia kata bagi dia Umawi dan Abbasi ni dengki kepada Ahlul Bait yang suci. Jadi dia kata orang berakal tak boleh tanya, jangan tanya cerita berkenaan dengan Abu Sabah. Itu rujukan Syiah ni mengatakan tak boleh tanya, tak ada ni rekaan. Tetapi dalam rujukan maka dalam kitab Aslu Syiah wa Usuliha, mereka iktiraf ada apa? Pada muka surat 40 dari wujud adanya identiti yang bernama Abdullah bin Sabah. Dalam buku ni sendiri dia sendiri tulis bahawasanya adapun Abdullah bin Sabah itu yang mereka kaitkannya dengan Syiah atau sebaliknya, maka kesemua kitab-kitab Syiah melaknat dan berlepas diri daripadanya. Tadi kata tak ada khurafat, sekarang ni dia tulis kata itu bukan yang Syiah punya. Syiah sendiri pun tak tahu, maksud tak ada. Dia mengaku ada yang Abdullah bin Sabah. Cerita Abdullah bin Sabah ni, dia mendakwa dirinya Nabi dan mengatakan bahawa Amirul Mukminin itu Sayyidina Ali adalah Allah Tuhan. Jadi Abdullah Sabah ni dia orang akidah wali. Dia timbul pada akhir-akhir zaman pemerintahan Sayyidina Osman. Dan dia yang membuat kacau bilau sehingga terjadinya pemberontakan terhadap Sayyidina Osman yang dibunuh syahid. Lepas itu pada zaman Sayyidina Ali, dia mentuhankan Sayyidina Ali, mendewa-dewakan Sayyidina Ali, mengatakan ada macam Tuhan. Jadi ada orang ikutnya, ada orang ikut. Dan perkara ini sampai kepada pengetahuan Amirul Mukminin, maka beliau secara bersabar dan mengakui perkara tersebut dan katanya, ada yang memang kamulah aku dapat wahyu bahawa kamu Allah dan aku seorang Nabi. Itu dia tahap tu bersabar yang ada. Jadi Syiah dan juga Parsi ni, Parsi dari segi politiknya telah dikalahkan oleh orang Arab. Bila mana zaman Sayyidina Umar, pembukaan Parsi Iran, dulu Parsi lah, dikalahkan oleh pada zaman Sayyidina Umar. Dendam Parsi, orang Parsi kepada orang Arab. Sebab tu maka pembukaan Sayyidina Umar ni, Sayyidina Bakar kira memang kena lawan semua. Berbunuh lah. Dia bunuh kena Umar. Dendam Parsi kepada Arab ni sehingga mereka ni memecah belahkan orang Arab dengan akidah Syiah. Dan dia bawa main benda yang orang panggil apa? Konsep-konsep masa Parsi, tamadun Parsi itu dalam agama Islam. Iaitu Parsi ini mendewa-dewakan raja, mendewa-dewakan pemimpin sebagainya. Dan inilah yang dibawa pendewaan Sayyidina Ali. Memang betul-betul sama konsep dia. Baik. Jadi mengikut riwayat-riwayat yang berada di dalam kitab-kitab Syiah, wujud identiti Abdullah bin Sabah. Walaupun ulama-ulama Sa'alullah kata ini rekaan. Baik. Dan dialah yang membuat dia merupakan seorang Yahudi, menampakkan, menzahirkan keislamannya
walaupun masuk Islam namun hakikatnya kekal dalam Yahudi. Dia menyebarkan racun, cucuk jarum melalui jalan. Dia jadi orang Islam tapi dia cucuk jarum untuk mencah belahkan umat Islam. Dia yang buat fitnah terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan para sahabat. Dan dia orang